Itu pun kalau tak mengganggu dia. Tapi kalau tuan-tuan baca ramai-ramai berbunyi entah apa, dia tak dengar apa-apa pun dia tak faham. Yang baca tu pula ada yang reti Quran, ada yang tak reti Quran, ikut dan dia baca. Asal nama nak baca, nanti tak baca orang kata apa. Asal boh je suruh baca, pilah apa pun. Macam mana nak dapat rahmat? Macam mana nak dapat berkat? Sama juga. Sama juga. Ada asar dari sahabat. Saya tak ingat nama dia apa. Ketika dia nazak, dia minta anak murid dia baca surah Yasin. Lalu anak murid dia baca surah Yasin. Kemudian dia meninggal ketika dia baca surah Yasin kepada dia. Itu ada. Kenapa dia macam tadilah dia nampak anak murid, ada orang tiba-tiba orang yang sentiasa dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, tiba-tiba ada hari dia teringin nak dengar orang baca Al-Quran untuk dia. Dia teringat surah Yasin. Dia suruh orang untuk baca surah Yasin. Orang tu bacalah surah Yasin. Bukan kerana surah itu dikhususkan. Ada pandangan Ibn Taymiyah yang sebut dianjurkan baca surah Yasin kepada orang yang nazak. Itu adalah pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Itu pun saya tak pasti adakah pandangan ujung Ibn Taymiyah, tapi ada perkataan Ibn Taymiyah yang beliau menganjurkan baca surah Yasin. Itu pun kepada orang yang nazak. Tujuan apa? Tujuan dia ada maksud yang diketahui. Iaitulah kata Ibn Taymiyah disebabkan di dalam surah Yasin itu ada khabar gembira kepada roh, menyebabkan dia rasa dia menjadikan dia menaruh harapan kepada rahmat dan keampunan Allah. Iaitulah ayat dalam surah Yasin, bima ghafara li rabbi. Sebelum tu ayat apa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebelum tu apa? Qala rajulun yas'a. Sebelum tu rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kemudian wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Bukan apa? Sebelum qila dukhulil jannah tu, sebelum qila ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tak ingatlah saya. Tapi ayat itulah qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada orang yang bangun mempertahan. Betul tak bacaan? Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada orang tu yang membela. Allah Ta'ala utuskan dua orang rasul di satu kampung, satu masyarakat untuk berdakwah. Kedua-duanya didustai oleh masyarakat kampung tu. Allah Ta'ala tambah yang seorang lagi rasul, 3 orang rasul dalam surah Yasin. Tiga-tiga itu didustai, ditolak, dibantah oleh masyarakat pada zaman tu. Lalu itu yang datang rajulun yas'a tu. Saya tak ingat sebelum tu. Tiba datang seorang lelaki yas'a secara tergesa-gesa. Dia membela 3 orang rasul yang dibantah, yang ditolak, yang dibantah tu. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lelaki tu kata, wahai kaumku, ikut ni 3 orang rasul ini, ikut rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajrahum wa hum muhtadun. Ikut orang yang tak minta apa-apa upah dari kamu. Lepas tu terus qila dukhulil jannah. Itu ayat dia. Dikatakan kepada lelaki itu, masuklah kamu ke dalam syurga. Dalam sebahagian kitab tafsir menyebut orang tu bila dia seru kaum dia supaya mengikut 3 orang rasul yang diutuskan oleh Allah, kaum dia pergi kat dia, tangkap, pijak ramai-ramai sehingga mati dia. Mati lelaki itu bersama dengan 3 orang rasul tu, dipijak oleh orang ramai, dibunuh oleh masyarakat kaum. Lalu bila dia mati, qila dukhulil jannah, dikatakan kepada lelaki itu, masuklah kamu ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kata lelaki itu, mudah-mudahan kaumku mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan apa yang telah Allah Ta'ala jadikan, yang Tuhan aku telah jadikan aku di kalangan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada aku dan menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Jadi kata Ibn Taymiyah, ayat itu bila didengar oleh roh dia rasa macam mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Jadi dia memudahkan
keluarnya roh, kata Ibn Taimiyah. Kata Ibn Taimiyah begitu. Tapi Ibn Taimiyah anjurkan sebelum meninggal, ketika nazak. Itu pun kalau tak mengganggu dia. Itu pun kalau tak mengganggu dia. Tapi kalau tuan-tuan baca ramai-ramai berbunyi entah apa, dia tak dengar apa-apa pun dia tak faham. Yang baca tu pula ada yang reti Quran, ada yang tak reti Quran, ikut dan dia baca. Asal nama nak baca, nanti tak baca orang kata apa. Asal boh je suruh baca, pilah apa pun. Macam mana nak dapat rahmat? Macam mana nak dapat berkat? Jadi cara tu nak kena kefahaman penting, dan cara lakukan tu mesti bertepatan dengan syarak lah. Wallahu a'lam. Saya jawab ke soalan tadi?